Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih pada pihak Menteri yang telah membentangkan beberapa penambahbaikan kepada langkah-langkah penapisan filem. Tahun ini genap 100 tahun undang-undang pertama yang memberikan tumpuan khusus untuk kawalan kandungan filem di Malaysia. Ini disebut oleh Menteri tadi, di mana Ordinan Filem Sinematograf 1924 telah pun digubal dan diluluskan di Tanah Melayu pada masa itu, dan tahun ini genap 100 tahun. Dan Alhamdulillah kita telah melalui pelbagai proses pendewasaan dalam undang-undang penapisan filem ini, dan saya ucapkan tahniah kepada Menteri di atas ketegasan di dalam menangani beberapa filem-filem yang agak kontroversi yang terbaru ataupun beberapa ketika lepas seperti filem Mentega Terbang dan sebagainya. Dan bila Menteri sebut tadi bahawa kita tidak akan benarkan sebarang unsur-unsur LGBTQ, Islamofobia dan sebagainya, itu merupakan satu penegasan yang cukup baik, dan saya fikir bahawa Menteri berada di atas posisinya betul di dalam membuat keputusan seperti itu. Walaupun ada yang menyebut bahawa KDN hanya bertanggungjawab terhadap keselamatan dan bukannya karya kreatif. Di luar sana ada kata siapa KDN nak tahfiz karya kreatif. Saya fikir tidak begitu, kerana KDN berhak menentukan aspek keselamatan dan juga ancaman. Dalam hal ini, saya sependapat dengan Seri Gading tadi berkenaan dengan karya kreatif di dalam Netflix dan sebagainya. Kerajaan boleh sebenarnya untuk menapis filem-filem tertentu di dalam Netflix yang memaparkan unsur-unsur yang disebut oleh Menteri tadi. Sebab kalau kita pergi ke negara lain, ada filem-filem yang boleh diakses dalam negara kita tapi tidak boleh diakses dalam Netflix di negara yang lain. Itu tidak available di country tersebut dengan izin. Jadi KDN pada pandangan saya perlu untuk penetrate sehingga ke tahap itu untuk menapis filem. Dan juga ada suara di luar sana bahawa wakil industri tidak dilibatkan dalam proses penapisan filem. Minta Menteri supaya dapat melihat di manakah wakil industri dilibatkan dalam proses penapisan filem. Dan berikutnya, bolehkah dipertimbangkan perlukah lagi hukuman penjara selepas adanya denda? September 2017, kita tahu bahawa seorang aktivis hak asasi manusia, Lena Henry, dikenakan hukuman denda RM10,000 dan 1 tahun penjara kerana menayang dokumentari No Fire Zone pada masa itu. Jadi, suara-suara di luar sana menyatakan bahawa adakah denda itu belum cukup lagi dan perlu dikenakan penjara pula. Netflix. Tadi dalam mukadimah kenyataan awal saya sebut bahawa Akta Penapisan Filem ini dia ada daerah tanggungjawab dia itu ada yang dia tak boleh jangkau, iaitu di bawah kawasan Kementerian Komunikasi. Termasuklah soal yang disebut sebagai penstreaman tadi melalui platform internet macam Netflix kan. Itu sebab itu saya stres tadi perkataan kecuali. Dia ada pengecualian dia. Yang saya sebut 2 bidang tadi kan, OTT dan juga penstreaman melalui platform internet. Kerana itu pemisahan itu kadang-kadang masyarakat awam perlu kita jelaskan ya, supaya melihat bahawa dari sudut fungsi itu dia bukannya bertindan, dia Akta Penapisan itu jelas. Begitu juga dia bawa Akta Komunikasi, maka dia mengawal 2 area yang berbeza. Kerana itu Netflix seperti yang disebut tadi itu adalah di bawah kawasan Kementerian Komunikasi. Terima kasih Menteri. Saya nak balik pada soal Netflix tadi. Bila Menteri menyebut dia di bawah jangkauan Kementerian Komunikasi. Jadi kalau kita nak tapis filem-filem dalam Netflix itu, bagaimana? Adakah perlu untuk kita perluaskan bidang kuasa LPF supaya menjadi agensi rentas parti? Sebab filem-filem dalam Netflix ini di negara-negara yang juga mengalami diadakan tapisan-tapisan. Terima kasih Menteri. Menteri. Sekejap ya, Jotong. Saya selesaikan dulu. Netflix ni dalam kategori filem yang disiarkan melalui internet, iaitu secara streaming platform ataupun platform penstreaman atau melalui platform OTT, over the top. Jadi dalam klasifikasi undang-undang di negara kita, yang itu dia termasuk di bawah Akta Komunikasi. Sebab dia ada elemen internet kat situ. Beza dia kat mana? Tapi kalau dia panggung wayang, macam yang saya sebut tadi, ya, pawagam, ataupun
iklan pada masyarakat umum, pita, ya, stesen televisyen. Yang itu Akta Penapisan Filem 2002 adalah akta yang mengawal selianya. Jadi apakah ada kewajaran untuk ke depan nanti dilihat dan dimasukkan soal platform penstreaman juga tertakluk kepada lembaga penapisan. Itu satu perkara baru yang berhormat bangkitkan, dan saya bersedia untuk duduk dengan Kementerian Komunikasi kalau ada kewajaran untuk kita ke arah itu.